Baik, selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Malam, shalom. Cimeri bisa dengar suara saya? Oke. Bisa ya? Baik. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, 2 minggu terakhir ini secara pribadi saya sangat-sangat bergumul ya. Cimeri bisa dengar suara saya? Oh, suara. Oke. Oke. Iya. Jadi 2 minggu terakhir ini secara pribadi saya sangat bergumul sekali. 这一次最后2个礼拜，我自己遭遇很多征战。 Jadi memang COVID ini sudah sampai kepada lingkaran keluarga. 现在的疫情已经退到最小的圈子，在我们家庭中间。 Anak saya, istri saya juga terpapar COVID. 我自己的妻子跟我的儿子也感染到。 Mungkin statusnya OTG kali ya, karena dia tidak terlalu parah begitu. 不是很严重，还可以。 Jadi saya tetap di gereja, tidak sempat untuk hadir karena saya juga sangat-sangat menjaga diri. 我自己没有，我自己还在教会没有回家，因为我自己有一点惧怕。 Jadi kami lewat video call ngomong gitu dan kondisinya sudah semakin baik ya. 我们经过视频交谈。 Jadi bukan saja jemaat yang sangat-sangat kami pikirkan, tetapi juga keluarga-keluarga kami juga kami pikirkan. 不单是我们想教友，我们自己的家人，我们也为他们担心。 Jadi di dalam keadaan seperti ini, saudara yang kasih Tuhan jelas membutuhkan kepada siapa kita berjalan dalam hidup ini. 在这样的情况下，其实我们需要承认我们跟谁。 Saya yakin sekali kalau kita berjalan dengan orang yang berkuasa, kita akan sedikit merasa nyaman. 我相信，如果我们跟一个有势力的人走在一起，我们会觉得有点安全感。 Tetapi seberkuasanya manusia yang kita andalkan tetap ada batasnya. 但是每一个人，我们期望的人，他们自己有自己的限制。 Tetapi kalau kita bersandar, berjalan bersama Allah yang berkuasa, ini hal yang sangat-sangat supranatural. 如果我们能够跟神走在一起，这是一个超过我们的想象力。 Berjalan bersama Allah membutuhkan suatu tekad dan komitmen yang sangat luar biasa. 我们跟神走在一起，需要我们的承诺跟我们的信心。 Bukan saja secara pikiran kita tahu Allah itu berkuasa. 不但是我们的思想，我们知道神有能力， Tetapi juga kita benar-benar menyajikan di dalam kehidupan kita bahwa memang Dia adalah Allah yang berkuasa. 但是我们在我们的生活中，我们显现出来，他确实是一个有权力的神。 Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah raja yang sangat berkuasa di Israel. 我们今天晚上要分享一个在以色列也很有势力的一个国王， Yaitu Raja Yosafat. 就是耶沙法王。 Saya akan membacakan 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 saja. 传道为我们读离太记下17章。 Firman Tuhan katakan demikian, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel.
ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Alasannya, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. 弟兄姐妹们，我们同心祷告。 Tuhan, kepada siapakah hidup kami ini akan terus berjalan? Kami sadar betul bahwa tanpa Engkau yang ada dalam hidup kami, kami tersesat. Tuhan, tolong supaya kami terus berada di dalam pimpinan dan pelindungan-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkatilah firman-Mu malam hari ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya percaya sekali orang-orang yang ada di Alkitab mencerminkan adalah kehidupan kita juga. 弟兄姐妹们，我相信在圣经上所描述的人，也可以代表我们现在的人。 Baik orang biasa maupun orang-orang dalam jabatan sebagai raja. 或者一个普通人，或者一个国王有势力的人， Kita tidak melihat statusnya di dalam masyarakat dia seperti apa. 我们不看他在社会上的地位是如何， Kita tidak tertarik karena dia raja lalu kita ikutin dia. 我们也不是因为他是一个国王，所以我们跟从他。 Matius, Lewi dipanggil Tuhan ketika dia sedang jadi kolektor pajak. 马太当主耶稣召唤他的时候，他那时候是个税吏， Tetapi kehidupannya menjadi berkat bagi kita semua. 但是他的生活成为我们现在的祝福。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat seorang raja yang sangat luar biasa sekali dipakai oleh Tuhan. 今天我们要看一个国王，神是如何超级的使用他。 Nama raja ini adalah Yosafat. 他的名字叫耶沙法。 Di dalam sejarah Israel paling tidak ada 3 raja yang sangat-sangat berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. 在以色列的历史，最少有3个国王，他们专心要跟从主。 Ada Hizkia, 一个是 Hiskia， ada Yosia, 也有约西亚， ada Yosafat. 还有个约沙法。 3 raja ini benar-benar menjadi satu pemikiran kita bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah. 这3个国王给我们一个意象，让我们想到要如何跟从我们的主。 Saudara perhatikan ayat demi ayat yang tadi kita baca, saudara. 我们注意我们刚才所读的经文一节过一节， Dikatakan bahwa Yosafat itu memperkuat dirinya. 在这里告诉我们耶沙法他勇奋自强。 Di dalam terjemahan lain dikatakan dia melawan Israel. 其他的经文告诉我们，他
跟以色列反抗。 Saya percaya sekali melawan di sini bukan berarti dia melawan dengan kekerasan. 我相信这里的说反抗，他不是用暴力去反抗他， Tetapi dia melawan dengan segala hal-hal yang terbaik yang dia bisa lakukan kepada Israel. 我相信他的反抗是用他最好、最有智慧的方法去反抗他。 Saya yakin sekali dia tahu bagaimana ayahnya Asa itu memerintah saat itu. 我相信他知道他的父亲亚撒那时候是如何的掌权。 Asa tadi awalnya dalam pemerintahnya begitu berjalan baik. 亚撒以前的政府是很顺利， Dia ikut akan pimpinan Tuhan. 他跟从主的旨意。 Tetapi akhir di dalam pemerintahannya dia beralih bukan kepada Tuhan. 但是他最后的时刻，他不是跟从主，他跟别的偶像， Dia mengandalkan akan kerajaan-kerajaan lain untuk mengokohkan dirinya. 他依靠他周围其他的皇国来支持他。 Bahkan di dalam akhir hidupnya ketika dia kakinya sakit. 到最后一刻，当他的脚疼的时候， Kakinya begitu sangat sakit sekali, dikatakan Alkitab bahwa dia tidak mencari Allah tetapi mencari tabib-tabib. 圣经告诉我们他的脚很疼痛，但是他那时候不是寻找神，他寻找其他的大夫。 Sayang sekali Asa yang awalnya baik tetapi akhirnya tidak baik. 很遗憾，以前很好的这个亚撒，到后来他的生活变成恶劣。 Tetapi Yosafat ini dimulai dengan mengatakan bahwa dia memperkuat dirinya, dia melawan Israel. 但是耶沙法这里他告诉我们，他从开始他反抗，他自卑自强反抗以色列。 Jadi melawan Israel ini bukan berarti dia dengan kekerasan dia lawan Israel. 他对以色列的反抗不是用暴力的反抗， Tetapi dia melawan akan segala hal yang terbaik yang dia bisa lakukan kepada rakyatnya Israel. 但是他做了用最好的方法能够做的，对以色列的国防。 Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya dikatakan bahwa dia itu mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. 圣经也告诉我们，他跟从他的祖先以前的就是大卫王。 Jadi kalau kita katakan kalau ada kalimat, ada Daud, keturunan Daud, di situ menjadi satu formula di mana iman itu akan terus adalah iman yang benar di hadapan Allah. 在这里告诉我们，大卫他的信心，是依靠耶和华，这是我们的神。 Jadi kalau dikatakan bahwa orang ini mengikuti akan bapak leluhurnya Daud, kita udah pastikan bahwa iman ini adalah iman yang bersandar kepada Allah. 如果我们听到有一句话说他跟从他的祖先大卫，我们可以肯定他有很好的信心。 Jadi sejak dahulu dia sudah ikut akan leluhurnya Daud. 他从开始就跟从他的祖先祖宗，就是大卫。 Apa yang dilakukan Daud? Dia mengerti bahwa dia sangat-sangat mengerti bahwa Daud adalah orang yang dipakai oleh Allah. 他非常的正确，非常的了解大卫是一个被神使用的人。 Ini berarti pola sikap dan kebiasaan hidupnya adalah orang yang benar-benar bersandar kepada Allah. 这是他日常的生活的形式，他的习惯是跟从神的旨意。 Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menjadi formula pertama bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah. 就是我们第一个的模范，我们如何的跟神同行， Dimulai dari diri kita sendiri. 从我们自己开始。 Bagaimana kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang patut untuk diberikan satu pegangan. 我们可以确认，真心的确认，神是值得我们依赖、值得我们守住的神。 Dia tidak mengandalkan akan kerajaan-kerajaan di sekitarnya mungkin begitu luar biasa. 他没有依靠他周围的王国， Mungkin menjadi suatu pegangan di mana dia bisa lebih berkuasa lagi saat itu. 如果他跟随其他的
周围的王国，可能他的势力会更强大。 Tetapi Yosafat memperkuat dirinya melawan Israel. 但是他永奋志强，预备反配以色列。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini adalah menjadi satu syarat pertama di mana kita bisa berjalan bersama dengan Allah. 这就是我们唯一的条件。如果我们要跟神同行， Apakah kita lebih mengandalkan akan situasi kondisi di mana kita bisa memperkuat diri atau kita mengandalkan Tuhan di atas segala Tuhan? 我们会更跟从我们周围的情况，或者是我们依靠我们这个依赖的神。 Selanjutnya juga dikatakan bahwa Yosafat itu hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan tabah hati. 接下去也告诉我们，耶沙法跟从神吩咐他的话，用真心去实行。 Ini yang saya katakan bahwa konsep di dalam Allah bukan hanya di dalam bentuk pikiran saja. 所以我刚才分享的，我们跟从神，不是我们在我们的思想里， Tetapi juga dikatakan dia menuruti jalan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan dengan tabah hati. 但是也告诉我们他遵行神所告诉他的诫命， Tabah hati bisa dikatakan dengan segenap hati. 坚定可以说是全心全意。 Nah, dibuktikan dengan dia menghancurkan, menghapuskan berhala-berhala secara total. 这里我们可以看到一个他真是就是他除掉一切溃散和木偶。 Jadi segala bentuk-bentuk penyembahan kepada Bali hancurkan semuanya. 拜巴利神的，还有一些的旧善，他把它删掉。 Yosafat telah mendirikan kembali kesadaran untuk beribadah kepada Allah yang benar. 耶沙法实行了一个正确的志向，就是我们要依靠我们的神。 Juga dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-7 sampai yang 9 dikatakan bahwa Yosafat ini mengirim orang-orang ke pelosok untuk mengajar firman Tuhan. 接下去的第8节、第9节，我们看到，耶沙法他差遣很多人到乡下去教导神的话语， Mengajar akan firman Tuhan ke pelosok-pelosok daerahnya. 去到偏地的乡下去，把福音、把神的话教导。 Ia mengirim akan imam orang-orang Lewi dan semua pembesar-besar bisa untuk mengajar firman Tuhan kembali. 他差遣很多利未人、很多领导，他们知道神的话语的人去传讲神的话， Supaya mereka mengerti bagaimana firman Tuhan dituruti di dalam kehidupan mereka. 让大众能够知道如何的跟从神的话语。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹们，神的话是我们脚前的灯， Tanpa firman Tuhan kita pasti tersesat. 没有神的话语，我们会迷失。 Tanpa firman Tuhan kita pasti mengalami hal-hal yang terburuk yang mungkin saja terjadi. 我们没有神的话跟从我们会遭遇到很多额度、很多不幸的事。 Tanpa firman Tuhan kita akan binasa. 没有神的话，我们会灭亡。 Yosafat mengerti akan semuanya itu. 耶沙法明了这些事， Itu sebabnya kenapa dia katakan mereka, rakyatku semua harus mengerti akan firman Tuhan. 所以他说：“我的子民全部必须明白神的话语。” Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat-ayat demi ayat ini, saudara. 弟兄姐妹们，如果我们接下去再读我们这几节经文， Di dalam dirinya ada kesadaran dia adalah Allah yang berkuasa yang dia harus turuti, yaitu Tuhan. 他自己明白神是一个荣耀值得我们敬拜的尊崇的神。 Di dalam dirinya juga dikatakan bahwa dia mengerti bahwa firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam tindakannya. 而且他自己也知道一个正确，就是神的话成为他基本上基础所他的行为。 Selanjutnya dikatakan bahwa Yosafat itu memperkuat pertahanan negaranya. 接下去说，耶沙法他也反配他自己的国土。 Ini boleh saya katakan bukan saja terjadi di dalam internal dirinya,
这不是在他内里的事， Tetapi dia juga mengeksternalkan akan perkuatan negaranya sendiri. 但是他也表现出在他以外的，就是他周围的，他也是如此的实行。 Dia tidak mengandalkan akan kerajaan-kerajaan sekitarnya. 他没有依靠他周围的王国， Tetapi dia memperkuat dirinya berdasarkan akan firman Tuhan dan taat, tabah, tulus untuk melayani Tuhan. 他反被自己的国土依靠神的能力，还有依靠自己军兵的能力。 Selain kasih Tuhan di dalam saya merenungkan akan ayat-ayat ini, saudara. 弟兄姐妹们，当我默想这些神的话， Saat pandemik yang sudah semakin gila ini, saudara. 在这个疫情更疯狂的时候， Saya kadang-kadang berpikir, 我有时候会想， orang-orang yang sudah divaksin bisa kena lagi. 已经打疫苗的人也会被传染到。 Kita nggak tahu ini bagaimana vaksin ini kekuatannya di dalam tubuh kita. 我们不知道这些疫苗是不是有效在我们的身体里。 Cuma satu jawabannya, saudara, dalam hal ini kalau begitu. 在这样的情况下，这有一个答案。 Apakah kita mau mengandalkan akan obat-obat di sekitar kita lebih daripada kita mengandalkan Tuhan kalau begitu? 在这样的情况下，我们会更依靠周围的药呢，还是我们会更依靠我们的神？ Karena kenyataannya sering kasih Tuhan, banyak orang-orang bahkan dokter-dokter yang sudah divaksin tetap saja Tuhan panggil. 因为现实告诉我们，包括医生、护士已经打了疫苗的，都会再感染到。 Sebenarnya kasih Tuhan sebagai pemimpin Yosafat memberikan satu pelajaran penting bagi kita. 约沙法作为一个领导，他给了一个很好的榜样。 Dia menjadi contoh teladan rohani, yang pertama adalah dirinya sendiri. 他把自己作为一个领性的好的模范。 Dia mengandalkan Tuhan lebih daripada dia mengandalkan akan seluruh negara-negara di sekitarnya. 他更依靠神，比如依靠周围的皇国的势力。 Dia tahu persis bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa, seperti yang disembah Daud, bapa leluhurnya. 他知道他所奉拜的神是一个大能力的神，跟大卫所奉献的神一样。 Selain kasih Tuhan, kalau kita perhatikan juga negara kita sekarang ini benar-benar satu negara yang sangat-sangat berperang di dalam virus ini. 我们现在注意，我们现在我们的国家现在也是面对这样的疫情，也好像是在征战一样。 Negara berjibaku sekali dengan virus ini. 我们的国家为了这个疫情，也是遭遇到很大的挑战。 Ini gempurannya bukan gempuran manusia yang kelihatan, saudara. 我们不是对付能够目眼能够看得见的人， Ini gempuran virus yang tidak kasat mata. 我们是要对付眼睛看不到的细菌。 Di grup kami di STT Iman, ya banyak berita-berita duka lah. 在我们神学院里的小组里，有很多不幸的消息。 Jadi terakhir kami mendengar anak dari pendeta Paulus Kurnia, Tuhan sudah panggil juga. 最后我们听到有一个保罗斯古尼亚牧师的孩子也去世了。 Sementara beliau juga dalam keadaan yang kurang sehat juga. 真正牧师他自己身体也是状况也不好。 Jadi peperangan kita ini benar-benar peperangan yang benar-benar tidak ketahuan dalam pengertian ini siapa yang kita lawan sebenarnya. 我们所面对的现在我们不知道，因为我们的肉眼看不到我们所面对的是怎么样的情况。 Obat yang paling diandalkan pun kita meragukan akan khasiatnya. 最有效的药，现在我们都怀疑是不是有效。 Maka satu-satunya jawaban adalah maukah kita berjalan bersama dengan Allah kalau begitu. 唯一的答案就是我们自问，我们是否要跟随我们的主？
Kita berjalan bersama Allah dengan tabah hati, dengan segenap hati. 我们要真心跟从我们的主， Bukan sekedar kita ikut di dalam ibadah, saudara. 不是单单只有来到聚会， Tetapi apakah kita akrab di dalam doa dan di dalam pembacaan firman Tuhan? 我们在祷告，我们在读经上是否也是有真诚的心？ Barangkali di dalam masa-masa pandemik ini ibadah pun kita sudah tidak serius, saudara. 有可能现在疫情的时候，可能我们崇拜也没有真心了。 Beberapa kita benar-benar tidak serius di dalam waktu kita online. 可能在线上直播的时候，我们也不是很注重， Mungkin kita dengan tidur-tiduran. 可能我们是边躺着睡觉， Mungkin kita dengan tidak siap hati untuk beribadah sama sekali. 可能我们也没有准备好我们的自心来跟从我们的崇拜会。 Kalau sikap-sikap seperti ini terus ada di dalam diri kita, saudara. 如果我们一眼保全这样的态度， Bagaimana mungkin firman Tuhan itu membentengi akan pikiran dan tindak tanduk kita? 神的话如何能够保守我们，能够为我们攻强、保护我们？ Selain kasih Tuhan, Yosafat menjadi contoh model bagaimana dia benar-benar mau berjalan bersama tanpa kompromi sekalipun. 耶沙法就是我们最好的榜样，如何看他如何跟随神，没有其他的意想。 Tindakannya disampaikan juga kepada rakyatnya dan rakyatnya meresponi akan tindakannya. 他的行动他也告诉他的子民，而且他的过敏这些也跟从他。 Saya percaya sekali pemerintah negara kita sudah jerih payah untuk bisa memprokes ketat untuk masyarakat. 我相信我们的国家已经很努力保护我们4位国家人民的安全。 Tetapi sekali lagi tergantung bagaimana masyarakat mau taat atau tidak. 最后还是归到社会上的人是不是要顺从。 Menjalankan 3M atau 5M begitu atau ditambah lagi katanya 6M katanya. 我们有几个 M， 就是几个要遵从的条例，可能也会增加后面的条例。 Saudara, saya percaya sekali kalau kita bersama-sama prokes ketat, mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, kita akan lebih cepat menyelesaikan akan virus ini. 我相信，如果我们跟着我们国家所规定的条例去实行，我们会把这些问题解决得更快。 Apalagi kalau kita yakin kita berjalan bersama dengan Allah. 更何况我们相信，如果我们真信我们是跟神走在一起， Kita pasti mendapatkan berkat dari Dia. 我们会从神那里得到祝福。 Mari kita satu hati kita berdoa. 让我们同心祷告。 Minta dengan hormat Pendeta Felix pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Biarlah ini juga boleh terus menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dan di masa-masa pandemi ini, kiranya terus menajamkan akan iman kami yang selalu mau berjalan bersandar kepada Tuhan dan bukan berjalan bersandar pada kekuatan kami sendiri. Sebagaimana firman Engkau mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah itu boleh terus menjadi sikap iman kami. Sekaligus kami boleh menjalani setiap hari dengan lebih berhikmat, lebih berbijaksana. Berkaitan di dalam kami menjaga kesehatan jasmani kami, kesehatan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Engkau Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.